kita pun berkaitan dengan itu bersama untuk segmen Pesona di Zahrah saat ini dengan tetamu tetapnya. Kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Korban kita Korban kita. berkorban dengan penuh keikhlasan. Ya. Bukan besar ataupun kecil. Yang penting ikhlas itu yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Tajuk kita pengajaran kepada korban. Sisi mana yang Ustaz nak bawakan tu kali ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, DJ Siti, kemudian seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abah-abah, kakak dan adik-adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan kali ini dapat sama-sama kita berhimpun dalam perkongsian kita dan sempena dengan mood korban ya. Walaupun kita baru saja habis untuk membuat ibadah korban, tapi sempena mood korban ni kita ambil kesempatan ini untuk kita kongsikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada tentang hari raya korban ini. Ibu-ibu, kakak muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian, kan saya nak mulakan mukadimah dia dengan indahnya syariat Islam dalam berkorban ya. Indahnya syariat Islam dalam berkorban. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya banyak mengajukan korban dan tahun ini kita mengajukan korban di Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sama-sama menyertai korban yang saya anjurkan. Begitu juga dengan kita buat korban di Palestin. Alhamdulillah, kita dapat selesaikan, sempurnakan korban. Alhamdulillah, baru ni saya bawa 102 orang rombongan pergi ke Palestin. Kita buat korban di Jerusalem, di Baitul Maqdis, alhamdulillah, dan juga mana kita mengajukan korban di Kemboja. Alhamdulillah, sama-sama terima kasih kepada sesama yang sama buat korban dengan saya itu. Jadi insya-Allah tahun-tahun depan kita boleh sama-sama lagi. So jadi indahnya syariat berkorban. Saya nak kongsikan pengalaman, maknanya sedikit pengalaman saya ketika mengajukan korban di Kemboja. Ibu-ibu, ayah-ayah lebih kaya pengalaman daripada saya. Saya nak kongsikan hanya sekelumit ataupun sedikit saja mengenai pengalaman untuk berkorban. Jadi ketika saya waktu tu mengetuai rombongan untuk di Kemboja 4-5 tahun lepas sekarang ni saya ketuai untuk di Palestin. Sekarang ni sahabat saya ke Kemboja. Saya suka maknanya pergi ke korban tu biasanya pada hari raya pertama. Sebab raya pertama petang raya pertama pagi tu biasa saya akan sama-sama untuk menyembelih lembu ni dekat masjid ke, kat surau, kat mana ke, ataupun dekat tempat-tempat orang berkorban. So petang tu biasa saya akan bertolak ke Phnom Penh. So kita naik kapal terbang sampai ke Phnom Penh sana, tidur satu malam di sana, atau pagi-pagi esok barulah pergi ke kampung kita nak buat tu. Kampung kita nak buat tu ni perjalanan dalam maknanya 7-8 jam tu kadang-kadang mungkin lebih daripada tu, kadang 10 jam. Jalan raya sana tak apa okey kan. Macam nak senampang macam kita sini nak pergi ke arah ke Kelantan sana lah, atau ke Mersing sana tu. Jauh jalan kan. Lagi-lagi jalan kat sana tu tak berapa molek sangat tak berapa bagus sangat, ataupun tak berapa sempurna sangat kan. So melambatkan perjalanan kita. Jadi satu ketika tu saya ketika bawa korban tu sampai malam tu tidur di Phnom Penh. Kemudian kami pun start pagi-pagi subuh-subuh dah berjalan untuk pergi ke kampung dalam sana tu. Jadi ketika dah beberapa ketika dalam memulakan perjalanan, van yang kami naik tu berhenti untuk beli minyak. Jadi orang yang ada sesi minyak kat sana tu tentulah orang yang maknanya orang kaya lah di kawasan situ ataupun kampung situ tu. Jadi di kalangan masyarakat setempat lah. Walaupun sesi minyak sana tak sesempurna macam sesi minyak sini. Jadi ketika pagi tu band kami yang kita naik itu untuk nak berhenti sesi minyak tu, berhenti dia, saya pun turun kan, saya sambil nak isi minyak tu. Saya tengok waktu tu toke sesi minyak tu. Sesi minyak tu bawa ayam, bawa teh panas, bawa roti, bawa sedikit buah-buahan keluar daripada sesi minyak. Kan? Saya tengok, nak bagi aku ke? Keluar. Kemudian keluar, dia pergi ke arah kanan sesi minyak tu. Dekat situ ada maknanya patung-patung sembahan dia.
kan, dia pun meletakkan makanan itu kan di atas satu altar atau batu bekas yang setinggi pinggang macam tu kan. Kemudian dia pun membuat upacara untuk mengikut fahaman orang di sana fahaman penyembahan di sana tu. Kemudian selepas itu mungkin dia sedikit bertafakur, kemudian dia pun masuk balik. Saya perhatikan aja. Jadi orang-orang yang di sana pagi itu adalah orang-orang yang susah. Ada yang dokong anak pagi-pagi nak pergi ke kebun, nak pergi ke kawasan pertanian ataupun kawasan ternakan. Ada yang memimpin anak-anak kecil, kan? Ada yang memang dah pakai topi jerami itu dengan sambil mengusung macam kereta tolak tu untuk dia buat kerja lah. Ada yang maknanya memikul cangkul diletakkan di bahunya. Orang-orang ini orang susah. Kemboja terkenal orang susah kan. Dan mata-mata mereka ketika jalan tu melihat makanan yang diletakkan untuk penyembahan kepada Tuhan-Tuhan berikut kepercayaan orang sana kan. Setiap mata sampai anak-anak yang didokong tu pun tengok, sebab perut lapar ni, orang susah kan, perut lapar ni tapi tak boleh ambil kan. Sebab apa? Itu untuk penyembahan kepada tuan-tuan orang di sana tu. Okey, saya perhatikan je, mata-mata tengok, ada yang memimpin anak pun tengok, ada yang dokong anak pun tengok, anak-anak kecil kan. Maka apabila itu saya terfikir, ya Allah, indahnya syariat korban dalam Islam itu. Agama Islam Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan manusia perlu membuat satu pengorbanan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manfaatnya diagihkan sama manusia. Hari ini ibu-ibu, ayah, abah, kakak saya yang saya doakan yang kebaikan sekalian, kita sembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sembelih korban untuk orang lain, untuk manusia bukan, untuk dewa-dewa bukan, untuk sungai, untuk bukan. Kita sembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini penyembahan aku ya Allah. Tapi manfaat daging tu kita agihkan sama manusia. Indahnya syariat korban. Sembelih, maka kita agihkan. Mana di masjid kan? Maknanya sama-sama buat kenduri, buat sup, makan sama-sama. Ada setengah-setengahnya dibungkuskan, seorang sekilo ke setengah kilo tu bawa balik. Semua bawa balik makan daging korban bersama-sama. Syariat daripada Allah Subhanahu wa taala kita buat, tetapi manfaat balik kepada manusia. Macam tu juga syariat-syariat yang lain. Kita bayar zakat pada hari ini. Kita bayar zakat pada hari ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak buang duit tu, kita tak bakar duit tu, kita tak alirkan duit tu ke sungai dan sebagainya. Kita cari orang susah, kita cari orang sakit, kita cari fakir, kita cari orang miskin, kita berikan duit itu pada dia. Agama daripada Allah untuk manusia, pengorbanan kepada Allah, tapi manfaat pulang kepada manusia. Orang berjuta orang buat korban dekat Mekah. Dia tak ada sembelih-sembelih, kemudian longgok depan Kaabah, kata ya Allah ya Allah, ini adalah pengorbananku ya Allah. Tak. Kan? Mana sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi pengagihan bagi sama manusia. Oleh kerana terlalu banyak daging-daging yang berada di Mekah sana tu, sampaikan ada syarikat yang mengetinkan makanan ini hantarkan kepada negara-negara miskin yang muslim yang boleh dia manfaatkan daging itu. Jadi tengok indahnya syariat Islam, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi manfaat pulang balik kepada manusia. Manfaat Allah bagi balik. Maknanya kita sama-sama boleh merasai manfaat dan nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi itu. Ini indahnya syariat berkorban. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kita akan masuk tajuk kita, pengajaran kepada Idul Adha ini. Apabila kita bicara mengenai Idul Adha, ada banyak angle pengajaran yang kita nak boleh kongsikan ataupun kita boleh tengok kan? Ataupun kita mungkin boleh kupas. Tapi saya nak kupas kepada hari ini 3 perkara. Yang pertama sekali pengajaran kepada Idul Adha. Yang pertama, kehidupan memerlukan pengorbanan. Hidup perlukan pengorbanan. Apa saja yang kita buat. Sebab itu hari raya Idul Adha, Adha maknanya pengorbanan, Udhiyah maknanya pengorbanan. Dia bermula ketika zaman Nabi Ibrahim AS. Kita semua tahu. Saya ulang balik, saya cerita balik kisah ini supaya kita boleh terus ingatkan kisah-kisah ini kan. Nabi Ibrahim ni dia ada 2 orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Sebab apa saya kata 2 orang isteri yang masyhur kan? Sebab itu yang diajar ditulis di buku-buku kafar.
kan, ataupun di buku-buku fasirah fardu ain yang berada di negara kita. Tapi ketika saya pergi ke setiap bulan saya pergi ke Jerusalem kan, ke Baitul Maqdis kan, tulisan para ulama ada sebahagiannya dan ahli ulama sirah dan juga ahli-ahli kitab mengatakan isteri Nabi Ibrahim itu 3. Hajar, Sarah dan Keturah. Keturah satu nama lagi. Dan saya pernah pergi kampung Keturah itu, di antara Jerusalem dan juga Hailat, tengah-tengah tu 200 km daripada Jerusalem. Okey, jadi yang masyhurnya adalah Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia lambat dapat anak umurnya 89 tahun baru dapat Nabi Allah Ismail alaihissalam. 12 tahun selepas itu baru dapat Nabi Ishak alaihissalam. Maknanya 89 tahun. So tentu isterinya pun sebaik umur macam itu. Sebab tu kalau dia tengok dalam Quran macam mana dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wahabani. Maha syukur, maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku ketika umur tua ini, iaitu Ismail dan juga Ishak. Kalau ikut akal kan, orang lelaki pilih kalau umur pun tua tapi sihat badan, boleh ada zuriat lagi. Tapi orang perempuan kalau dah berumur tu kadang-kadang daya subuh untuk melahirkan anak tu kurang kan? Tapi Quran cerita macam mana isteri Nabi Ibrahim 80 lebih juga umurnya dapat melahirkan Siti Hajar, dapat melahirkan Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ishak kan, anak ceritanya. Kemudian dapat anak, syukur alhamdulillah. Ujian pertamanya pengorbanan yang Allah nak tengok. Okey, kalau letakkan Siti Hajar itu dekat tengah-tengah padang pasir sana, Jerusalem dan juga Mekah, satu landscape muka bumi yang cukup berbeza. Jerusalem ni Masya Allah, di atas bukit, tanahnya subur, musim panas pun angin dia sejuk sedap, musim panas pun. Mekah sangat-sangat berbeza, panas. Kalau dia kata pada waktu musim panas tu kan, angin pun panas, angin pun macam kita duduk dalam oven, panasnya tu. Tapi Jerusalem berbeza. Jadi maknanya dah dapat anak, alhamdulillah. Berlalu masa, Allah suruh ni pergi hantar dekat satu tempat bernama Bakkah ataupun Makkah. Setengah ulama sirah menyatakan perkataan Mekah itu berasal daripada Bakkah, iaitu tangisan. Macam mana bayangkan tinggal dekat tengah-tengah padang pasir itu kan, pengorbanan pertama. Tapi tengok kan, orang Nabi dan juga Rasul, orang-orang yang beriman, orang yang kuat imannya, tak ada pun mengeluh kan, ini apa punya perintah ni kan, tak ada pun nak mengatakan macam tu. Kita hari ni disuruh sembahyang, alamak beratnya rasa kan, banyak komen itu komen ini. Tapi untuk orang yang imannya kuat kan, dia buat. Kemudian ibu-ibu, ayah, abang, kakak saya doakan yang kebaikan sekalian. Dah bermula kehidupan di sana, Allah anugerahkan satu telaga air Zam-Zam. Apabila ada air, maka ada tumpuan manusia. Di Mekah itu, secara ringkasnya, maknanya Allah anugerahkan telaga Zam-Zam, maka bermulalah komuniti berada sekitar Mekah itu. Makin ramai. Kemudian datang Nabi Ibrahim AS atas perintah Allah lagi. Datang ke situ, turun perintah untuk kali yang kedua, iaitu bab pengorbanan. Okey, pengorbanan tak ada masalah, nak sembelih, tetapi bukan kambing, bukan kibas, bukan lembu, bukan unta, bukan kuda, tetapi anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dahlah dapat anak itu lambat umurnya. Dapat pula Allah perintahkan kau pergi letakkan Mekah sana. Jarak beratus kilometer daripada Jerusalem. Berulang Nabi Ibrahim alaihissalam antara Jerusalem, Mekah, Mekah, Jerusalem, Jerusalem, Mekah. Berulang. Kemudian bila anak tu makin membesar, tengah sedap untuk main-main, maknanya anak tu dah makin besar, diperintahkan untuk korban pula. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka ketika nak dikorbankan itu, Allah gantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Maka ketika disembelih, maka Allah gantikan dengan seekor kibas. Ibu-ibu, ayah, bapa, kakak, saya doakan yang kebaikan sekalian. Pengajaran yang pertama dalam bicara mengenai korban ini, bahawa kehidupan perlukan pengorbanan sebenarnya. Nak ceritanya bagaimana pengorbanan Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu contoh bermula dengan benda kecil-kecil. Kita korbankan apa yang kita cintai, apa yang kita sayang itu. Belum lagi mengorbankan benda yang besar-besar. Sampai dalam Quran Allah ajar orang yang mengorbankan jiwanya, hartanya. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman,
Orang-orang yang beriman yang mengorbankan anfusakum wa amwalahum wa anfusakum, maknanya harta mereka dan diri mereka, fabashirhum, maknanya gembirakan mereka dengan syurga dan sebagainya. Mana pengorbanan, hidup perlukan pengorbanan. Apa pun kita sebut dalam kerjaya kita, contohnya kita perlukan pengorbanan. Kita tak boleh nak fikir bahawa semua benda perlu tersedia untuk kita. Ya, itu yang bagusnya. Tapi kalau tak tersedia, bukan menyebabkan kita lemah semangat untuk bekerja. Sebab kita diciptakan untuk bekerja, untuk kita perlukan pengorbanan. Apa yang aku boleh buat sampai benda ini terjadi ataupun benda ini boleh sempurna dalam kerjaya kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga pun. Ada rumah tangga, kita bicara pesona di Zahra ni kan, maknanya dalam bab rumah tangga pun, rumah tangga ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah saya doakan yang kebaikan sekalian, perlukan pengorbanan. Sama ada daripada pihak isteri, sama ada daripada pihak suami, sama ada daripada sesiapa pun yang sebagai yang menjadi bahu kepada wujudnya rumah tangga itu, dia perlukan pengorbanan. Kan? Kerana daripada isteri, ada hari ini isteri yang banyak berkorban untuk suami. Suami itu tak mampu, kena buang kerja ke apa ke, tak apa bang, tak apa. Isteri yang bekerja, balik kerja buat nasi lemak lagi, jual lagi untuk menafkahi keluarga. Saya tak kisah ustaz, tak apa, alhamdulillah, asalkan suami saya itu bagus. Saya tak nak depan anak-anak dia maknanya terasa lemah semangat dia. Saya yang bantu nafkahi keluarga. Isteri yang berkorban. Ada dalam rumah tangga suami yang berkorban. Jadi isteri yang marah-marah, yang maki-maki. Kalau maki-maki itu datang campur mak mertua pun datang maki-maki lagi kan. Maknanya suami itu sabar, berkorban, tak apalah kan. Maknanya sabar, maknanya suami yang berkorban. Ada kadang-kadang maknanya anak yang berkorban menjaga ibu dan ayah. Sebab itu kalau kita melihat sebuah rumah tangga yang baik, sebuah rumah tangga yang kita kagumi, sebuah rumah tangga yang diisytiharkan sebagai contoh, sebenarnya kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Sebab rumah tangga dibina atas pengorbanan sebenarnya. Sama ada suami ataupun isteri. Cuba kita renungkan apa yang suami kita telah korbankan dalam kehidupan dia untuk kita. Apa yang isteri kita telah korbankan dalam kehidupannya. Ada isteri yang maknanya bantu suami, bagi semangat pada suami. Terus bang, terus bekerja sampai terus naik pangkat. Dan naik pangkat, jangan lupakan isteri itu. Ada seorang isteri yang berkorban. Abang belajar terus bang, belajar. Dah berjaya, dah sampai dapat master, dah sampai dapat PhD, dah bekerja bagus. Jangan lupa isteri itu. Sebab dalam rumah tangga perlukan pengorbanan. Dan seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Kadang-kadang isteri yang maju dalam kerjaya dia. Sebab suami yang duduk rumah kadang-kadang. Suami yang ambil tahu mengenai anak-anak. Yang isteri itu boleh terus pergi. Boleh terus pergi, jangan sombong dengan suami pula. Jangan kata, kau suami kau apa, tak dengar apa kan. Jangan. Sebab dengan suami yang tolong jaga anak itu, sebab kita lebih jauh lagi. Dalam rumah tangga perlukan pengorbanan. Dan rumah tangga yang bagus, kita sedang melihat sebenarnya seseorang sedang berkorban dalam rumah tangga itu. Ustaz, saya je berkorban kan, suami saya buat tak tahu je. Atau isteri saya buat tak tahu je kan. Itulah pengorbanan. Dan tidak sia-sia. Kadang-kadang Allah datangkan kebaikan tu, tak semestinya kita bersedekah RM1, Allah bagi RM1. Tak semesti begitu. Kita sedekah masa kita untuk masjid, untuk rumah tangga kita dan sebagainya. Tak semesti kita sedekah ke rumah tangga terus dapat apa yang kita nak. Abang, ayah ni, saya ni korbankan saya punya masa, saya punya kejayaan untuk kejayaan abang. Tak semestinya apa yang kita harapkan kasih sayang suami itu yang kita dapat. Kadang-kadang Allah bagi anugerah tu dengan benda yang kita perlu, yang kita pun tak tahu keperluan kita kadang-kadang. Kita berkorban, kita mengharapkan kasih sayang suami, tapi suami tak tahu pada kita. Rupa-rupanya Allah bagi anak kita, anak yang sangat berjaya dan sangat menjaga kita sebagai ibunya, kita sebagai ayahnya. Allah datangkan anugerah dengan berbagai-bagai. Pengorbanan maknanya tidak rugi. Itu perkara yang kita kena faham. Asyik itu je korban, tak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Islam agama dunia dan agama akhirat, bukan semata-mata agama akhirat. Islam bukan tengoklah syurga nanti ke akhirat, nanti pahala ke akhirat. Tidak semata-mata itu. Islam agama dunia dan juga akhirat. Akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi balasan yang cukup-cukup indah. Dunia Allah akan bela. Kadang-kadang kita tak perasan kita sedang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam peperangan Badar kan, ibu-ibu ayah saya sekalian kan. Dalam peperangan Badar 313 Rasulullah dan para sahabat
maknanya berhadapan dengan 1,000 orang tentera Badar yang lengkap dengan kelengkapan peperangan. Rasulullah pada pagi nak perang tu, Rasulullah bermunajat sampai ni angkat tangan dia ni. Kalau kita boleh bayangkan macam Nabi angkat bermunajat tu, angkat tangan tu sampai jubah baginda ni, maknanya bahagian tangan tu terjatuh, nampak bahagian macam bahu baginda dia. Punya doa, ya Allah tolonglah tentera Badar, tolonglah tentera Badar, tolonglah tentera Badar ni ya Allah. Punya macam tu. Berlaku peperangan, ya Allah, bila kemenangan ni, bila bantuanmu. Tetapi dalam Quran rupa-rupanya Allah sebut bagaimana para malaikat turun 5,000 5,000 minal malaikatu musawwimin. 5,000 malaikat yang berpasukan-pasukan datang, maknanya membantu tentera Badar. Orang yang ketika perang tu dia pun tak tahu dia sedang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu, dia tak perasan. Tapi tiba-tiba, kenapa boleh menang? Aku bawa angkat pedang, orang ni tergulik. Kenapa? Kau dah kenapa? Tak kena apa-apa lagi, dah tergulik. Rupanya dia sedang dibantu. Macam tu juga kita kadang-kadang, kita buat pengorbanan. Kita rasa aku je yang buat pengorbanan. Suami buat tak tahu, isteri buat tak tahu kan. Tapi kita sedang dibantu oleh Allah dalam banyak urusan-urusan kita yang kita tak perasan. Sebab apa? Sebab bantuan Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkiri janjinya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu perkara yang pertama, pengajaran kepada Idul Adha. Yang kedua, apakah yang boleh kita maksudnya ambil iktibar daripada pengajaran Idul Adha ini? Okey, yang keduanya dalam pengorbanan. Apabila kita membuat satu pengorbanan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikhlas. Allah sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kamu itu diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah, baginya agama. Ikhlas, apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya kita membuat tu benda tu memang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nak ikhlas, kita kena ada matlamat kita, kena ada niat kita. Apa yang aku nak buat ni? Oh ya Allah Subhanahu wa taala, aku ni buat kopi sebenarnya ada kebaikan untuk orang Islam ni, maka buat. Ikhlaskan niat. Ikhlas tak jadikan kita lemah semangat. Kan? Alah, bos buat tak tahu je ni, bos buat tak hargai, ada je salah. Kalau kita ikhlas, kita akan tetap buat. Sebab kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala dan manfaat ada di kalangan orang-orang Islam. Kalau kita ni sebab ada terselit benda-benda yang kurang ikhlas, kita akan kecewa. Sebab memang dunia ni akan mengecewakan kita. Dunia ni sifatnya sementara. Dunia ni penuh dengan imajinasi. Kan? Kadang-kadang terlalu tinggi imajinasi kita, dan semakin tinggi imajinasi kita, semakin tinggi harapan kita kepada dunia, semakin kuat ataupun semakin teruk kita akan jatuh kalau kita itu maknanya hilang harapan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh ikhlaskan niat. Ikhlaskan satu perkara. Kalau kita buat benda itu memang buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan. Dalam pengorbanan, buat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ibu-ibu kita tak kecewa. Kan? Kita buat baik dengan suami kita hari ini bukan sebab suami itu. Kalau sebab suami, ustaz, lama aku nak cekik suami ni, ustaz. Tapi kita buat baik kepada suami itu kerana Allah Subhanahu wa taala suruh berbuat baik kepada suami, suruh menghormati suami, dan perintah itu tanpa syarat. Ada orang kata, macam mana saya nak jadi isteri yang solehah, suami saya itu buruk akhlaknya. Macam mana? Itu bersyarat. Oh, suami kena baik akhlak, baru kita pun nak jadi orang yang taat. Mana orang yang berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kan? Kita disuruh untuk taat, Allah perintahkan. Bukan ada taklik. Oh, kalau suami kau tak baik, kau tak payah taat. Tak. Kita disuruh taat. Ada hikmah-hikmah dia yang Allah nak bagi benda itu. Macam mana ustaz nak berbaik-baik dengan suami ustaz? Akhlaknya teruk ustaz. Perempuan sana, perempuan sini. Dia ada soalan dan dia kena jawab. Dan dia ada takdir dia yang dia kena lalui. Kan? Dan dia kena baiki diri dia macam mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita juga ada takdir kita. Kita juga ada perintah yang perlu kita taat. Saat ini kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami bukan sebab suami itu, sebab Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga hari ini ada orang yang dia berbuat baik untuk pada isteri dia. Berbuat baik pada isteri, ibu, ayah, bapa, kakak saya sekalian, bukan kerana isteri itu. Kalau sebab isteri itu mungkin kita kecewa. Ui, aku berhabis-habisan ni untuk menafkahi keluarga. Minta air pun kena marah. Ada orang kadang-kadang
minta air pun kena marah dengan isteri tu kan. Abang ambil sendirilah. Buat tak tahu je. Kalau bercakap bergaduh je kan. Tapi tetap aku menafkahi keluarga dan juga aku menjaga keluarga aku ni ya Allah. Kerana engkau perintahkan aku berbuat demikian. Ya. Dalam Quran Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jagalah pada hiduplah kamu dengan isteri kamu itu dalam keadaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tu, perkara yang kedua, buatlah benda-benda itu dengan ikhlas. Kan? Buatlah benda-benda, satu benda itu benda yang memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang ketiga, apa yang boleh kita kongsikan mana dalam sempena ibadah korban ini yang terakhir, pengajaran yang ketiga, iaitu kita tidak pernah rugi menjadi orang yang baik, tidak pernah rugi menjadi orang yang soleh, tidak pernah rugi menjadi orang yang solehah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang baik akan terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan direzekikan dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini orang yang baik. Kan, orang yang baik bukan orang yang tidak diuji. Orang baik juga diuji, orang tak baik juga diuji. Tapi orang yang baik ada janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik diberi jalan keluar bagi permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Dapat rezeki yang tidak daripada sumber yang sangka-sangka. Rezeki ini ada dua, ibu kakak ayah saya sekalian. Rezeki yang nampak dan rezeki yang tak nampak. Rezeki nampak ni yang zahir. Yang tak nampak ni macam keberkatan. Keberkatan tu kadang-kadang benda tak nampak seketul. Kalau dia kata hari ni kita bagi sedekah, Allah balas, kita bagi sedekah RM100, Allah balas ada dapat duit RM1,000, itu jelas. Mana nampak, itu yang zahir. Dapat rezeki anak tu zahir. Tapi benda-benda yang rohani ni berkat. Kan? Berkat pada harta, berkat pada ilmu, berkat pada keluarga. Itu yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan direzekikan daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 pengajaran mengenai korban kan. Jadi maknanya pertama sekali, kehidupan perlukan pengorbanan. Kita tak boleh nak hidup tanpa pengorbanan. Kita perlu hidup, mana kita kena buat pengorbanan, dan itulah kehidupan. Hidup perlu berjuang perlu berkorban, dan pengorbanan itu kemuliaan. Pengorbanan kemuliaan. Yang keduanya, jadilah orang ikhlas dalam buat satu benda itu, kerana yang sudah ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas itu akan memberi kekuatan kepada kita dalam kita mengharungi kehidupan kita dalam kita membuat satu benda itu. Dan yang ketiganya, tidak rugi menjadi orang soleh, orang solehah. Tak rugi ibu-ibu kakak sekalian. Syaitan akan membisikkan pada kita rugi jadi orang yang baik, tetapi tidak rugi menjadi orang yang baik sebenarnya. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita insya-Allah pengajian ataupun pengajaran daripada Idul Adha ini. Jadi ibu-ibu ayah kakak dan mata Allah sekalian, berkorbanlah. Selain daripada ibadah korban yang tiap-tiap tahun tu 4 hari, dalam kehidupan kita hari-hari kita perlu melaksanakan pengorbanan masa kita, pemikiran kita, wang ringgit kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk agama negara kita, dan untuk bangsa-bangsa muslim seluruhnya. Wallahu alam. Itu dia pengajaran dari kisah korban yang Ustaz kongsikan dengan panjang lebar. Moga banyak iktibar buat kita bersama, dan kita nak tutup dengan doa, Ustaz. Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah.
berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga, kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi, yang dengannya kau berikan kemuliaan kami hidup di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dengan tajuk dia pengajaran ibadah korban. Moga selepas ini kita buat pengorbanan bukan dalam konteks Aidil Adha semata, tapi hari-hari kalau perlu pengorbanan itu dilakukan, buatlah dengan penuh keikhlasan Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk